Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 6. Jadi untuk minggu ini kita sambung lagi di bawah tajuk nombor bulat dan operasi untuk kemahiran eksplorasi nombor, di mana pada minggu ini kita akan belajar mengenal nombor hingga juta dalam angka dan perkataan, mengenal nilai nombor, cerakinkan nombor dan bundarkan nombor. Baik, sebagai pengenalan, mari kita belajar cara sebut nombor di bawah. Jadi, Cikgu mahu murid-murid rujuk buku teks muka surat 9. Untuk tahun 6, kita ada nilai tempat sehingga juta ya, bermula dengan sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Jadi kalau juta ia melibatkan 7 digit nombor sehingga 7 digit Digit bermaksud angka satu digit pertama, digit kedua, digit ketiga dan seterusnya sehingga juta, iaitu ada 7 digit. Jadi untuk memudahkan kita sebut nombor, kita akan bahagikan kepada dua bahagian seperti yang cikgu tunjukkan ini, iaitu di bahagian rumah juta dan juga di bahagian rumah ribu, antara rumah ribu dengan rumah ratus. Jadi untuk juta, murid-murid kena pastikan perlu ada 7 digit seperti yang cikgu sebut sebentar tadi. Jadi ini tempat-tempat ataupun nilai-nilai tempat untuk kita isi digit tadi. Jadi cara kita sebut, kita lihat kepada nilai tempat nombor tersebut. Okey, kita mulakan dengan ikut pembahagian cikgu sebut tadi, juta dengan ribu Di sini bahagian yang pertama bahagian rumah juta, kemudian kita 3 yang seterusnya ialah rumah ribu dan 3 seterusnya seperti biasa nilai ratus, puluh dan sa. Okey. 2 juta. Okey, kita sebut nombor ini seperti biasa 708,000. Cikgu ulang sekali lagi. 2,708,000 dan 3 nombor terakhir kita sebut seperti biasa nombor ratus. 211. Okey, jadi nombor ini kita sebut 2,708,211. Okey, ini nombor dalam bentuk angka. Jadi untuk cara penulisan kita akan jarakkan sedikit 2 juta kita jarak, 708,000 kita jarak 211. Tujuan kita jarakkan nombor ini untuk memudahkan kita menyebut nombor tersebut. Okey, yang ini di dalam perkataan 2,708,211. Baik, sekarang kita masuk kepada mencari nilai tempat dan nilai digit bagi sesuatu nombor. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, setiap nombor mempunyai nilai tempat dan nilai digit. Jadi, mari kita lihat contoh soalan yang sama, iaitu 2,708,211. Okey, soalannya, nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit-digit yang bergaris. Okey, cikgu masukkan nombor tu tadi dalam jadual nilai tempat. Yang kita ada nilai tempat, kita ada digit. Ini digit yang cikgu masuk tadi dan kita ada nilai digit. Okey, yang kita nak belajar hari ini nilai tempat dan nilai digit. Jadi mari kita lihat digit bergaris 0, 2 dan 1. Okey, kita mulakan dengan 1 Murid lihat digit, nilai digit, nilai tempat. Okey. Digit 1, nilai tempat sa, nilai digitnya 1. Kenapa digit 1? Nilai digit 1 sebab dia berada di rumah sa. Okey, kita lihat seterusnya nombor digit 2. Digit 2 yang cikgu garis. Digit 2, nilai digitnya 200. Nilai tempatnya rumah ratus nilai tempatnya ratus. Okey. Digit 2, nilai digit 200. Kenapa digit 2 nilai digit 200? Kerana nilai tempatnya ratus. Dia berada di rumah ratus. Seterusnya, 0 Digit 0, nilai tempatnya puluh ribu. Tetapi oleh sebab dia 0, nilai digitnya pun 0. Jadi, nilainya 0. Okey, bagaimana cara untuk kita menulis ataupun mengetahui jawapannya? Mari kita lihat. Nilai tempat bagi digit 0 ialah puluh ribu.
Seperti yang cikgu terang tadi ya. Okey, nilai digit bagi digit sifar ialah sifar. Nilai tempat bagi digit 2 ialah ratus. Nilai digit bagi digit 2 ialah 200. Ini yang cikgu sebut tadi. Jika digit 2, tengok nilai digit 200. Kenapa? Kerana digit 2 berada di nilai tempat ratus ataupun rumah ratus. Digit 7, okey, ini contoh yang lain cikgu bagi. Digit 7, nilai digitnya 700,000. Kenapa? Kerana digit 7 berada di nilai tempat ratus ribu. Okey, seterusnya nilai tempat bagi digit 1 ialah sah dan nilai digit bagi digit 1 ialah 1 kerana dia berada di rumah sah. Okey, setelah habis kenal nombor, setelah habis mengenal nilai tempat dan nilai digit bagi sesuatu nombor, jadi kita masuk kepada cara nak cerakinkan nombor. Mari kita lihat contoh yang sama. Nombor yang sama di buku teks muka surat 9. Soalan cikgu, cerakinkan nombor ini mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey. Okey, kalau dia minta, kita mulakan dengan cerakin mengikut nilai tempat. Kalau dia minta nilai tempat, kita masukkan nombor dalam jadual seperti tadi. Bermula sah sehingga juta. Nilai tempat sah sehingga juta. Kemudian, macam mana cara nak cerakin? Okey, cikgu tahu murid kita dah belajar cerakin daripada darjah 2 ataupun darjah 1 lagi kan. Darjah 2 sampai darjah 3, darjah 4, darjah 5. Cikgu tahu ada di antara kamu ataupun kebanyakan kamu telah tahu cara nak cerakin nombor. Okey, mari kita lihat sehingga melibatkan juta ya. Kalau darjah 6 ni melibatkan juta. Ini cerakin mengikut nilai tempat. Kita ambil balik nilai tempat bagi digit tersebut. Kita mula dengan nilai tempat yang paling besar seperti ini. Mari kita baca sama-sama. 2,708,211 apabila dicerakinkan mengikut nilai tempat menjadi 2 juta tambah 700,000 tambah 0,10,000 tambah 8,000 tambah 200 tambah 10 tambah 1 sah. Kita ceraikan. Cerakin bermaksud cerai dan jangan lupa simbol tambah yang memisahkan antara nilai tempat tersebut ya, nilai-nilai tempat tersebut. Okey, kemudian soalan cerakin mengikut nilai digit. Jadi ini yang cikgu kata beza tadi. Digit itu nombor, nilai digit itu nilai nombor tersebut mengikut nilai tempatnya ya, mengikut rumahnya. Okey. Cara cerakin mengikut nilai digit, digit bermaksud nombor. Jadi jawapan kita mesti semua dalam nombor. Okey, 2 juta tambah 700,000 tambah, memandangkan 10,000 tu nilai dia sifar, jadi kita tak perlu isi. Terus tambah 8,000 tambah 200 tambah 10 dan tambah 1. Baik, kita telah belajar cerakin, kita telah belajar nilai tempat dan nilai digit dan juga cara sebut nombor. Sekarang kemahiran seterusnya ialah bundarkan nombor. Okey, bundar nombor ini penting ya, kerana bundar nombor ini satu kemahiran yang murid susah nak dapat ataupun susah nak ingat. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan salah satu cara yang mungkin murid telah belajar ataupun mungkin murid baru nampak ataupun baru kenal dengan cara cikgu ni. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu, bundar ni dia memang ada beberapa cara, tetapi yang penting untuk murid ingat konsepnya tetap sama. Bundar selalunya kita akan cari tempat ataupun nombor yang paling hampir. Contoh soalan, mari kita tengok, masih kita gunakan nombor yang sama. Bundarkan kepada juta terdekat. Jadi murid perlu faham langkah-langkah yang perlu kita buat untuk bundar. Okey, langkah pertama ialah murid-murid sekiranya ada keluar soalan ini di peperiksaan ataupun semasa latihan atau tugas yang cikgu beri, langkah pertama murid-murid baca soalan. Okey, soalannya bundarkan kepada juta terdekat. Okey, langkah kedua kita akan tuliskan nombor tersebut. Okey, bila kita tuliskan nombor tersebut, kita perlu lihat di manakah
digit juta. Okey, kalau kita lihat di sini 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu dan okey, digit 2 ini ialah digit juta. Kenapa perlu lihat digit juta? Kerana soalan bundarkan kepada juta terdekat. Kenal pasti digit juta. Okey, bila kita dah kenal pasti digit juta, langkah seterusnya ialah cikgu nak murid buat garisan di antara digit juta dengan digit sebelahnya, iaitu digit dinilai tempat ratus ribu. Okey, seterusnya apa yang murid perlu buat? Bulatkan nombor ataupun digit dinilai tempat ratus ribu itu tadi. Kemudian cikgu ingin ingatkan kembali murid-murid, sekiranya bundar kita ada konsep nombor kaya dan nombor miskin. Kalau kita lihat di sini, di antara sifar sehingga 4 kita panggil nombor miskin dan di antara 5 hingga 9 kita panggil nombor kaya. Apa maksud nombor kaya? Apa maksud nombor miskin? Okey, nombor miskin kita akan tambah sifar. Ini kena ingat, kena hafal. Nombor kaya kita akan tambah 1. Jadi, kita perlu rujuk yang mana? Kita perlu rujuk kepada nombor 7 yang kita bulatkan ini. Okey, 7 berada di kalangan nombor kaya. Jadi, dia perlu tambah 1. Tambah 1 di mana? Okey, tambah 1 di sebelah ataupun di rumah juta. Tambah 1 di sini, di rumah juta. Jadi, untuk jawapan, murid buat satu lagi garisan di bawah. Bermaksud untuk kita tulis jawapan. Jadi di sini murid lihat ya. 2 tambah 1. Jadi 2 tambah 1 jawapannya 3. Okey, murid tulis 3. Kemudian selepas kepada garisan yang kita buat tadi antara juta dengan ratus ribu tu, semuanya kita akan tulis sifar. Apa yang murid perlu lihat tadi? 2 tambah 1, 3. Kemudian selepas garisan semuanya sifar. Ikut kembali nilai tempat dan nilai tempat yang ada tadi. Kalau ada 6 digit nombor di sini, murid akan tulis 6 sifar. Jadi, bundarkan 2,708,211 kepada juta terdekat. Jawapannya ialah 3 juta. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Bundarkan kepada puluh ribu terdekat. Okey, langkah yang pertama tadi kita tuliskan nombor. Langkah yang kedua kita kenal pasti di manakah nombor puluh ribu. Kenapa? Kerana kita akan bundar kepada puluh ribu. Kita baca dari 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi sifar ini ialah digit puluh ribu. Jadi bila kita sudah tahu sifar itu digit puluh ribu, kita buat garisan tengah di antara digit puluh ribu itu dengan nombor 8, iaitu nilai tempat yang berada di nilai tempat ribu. Seterusnya apa kita buat? Kita akan bulatkan nombor 8. Kemudian kita akan kenal pasti nombor 8 ini tadi kategori nombor kaya atau miskin. Jadi kalau kita lihat di sini nombor 8 ini juga nombor kaya. Jadi tambah 1. Tambah 1 di mana? Tambah 1 di puluh ribu. Digit puluh ribu itu tadi. Maksudnya sifar tambah 1. Bagaimana ingin membuat jawapan? Kita buatkan garis di bawah. Sekarang penting untuk murid faham. Okey, sifar tambah 1 sifar. Jadi, lihat di sini apa yang cikgu akan tulis. Sifar tambah 1 sifar. Okey, 7 dengan 2 ni murid bawa 271. Selepas garisan, apa yang jadi selepas garisan itu penting. Selepas garisan, semuanya perlu letak sifar, sifar, sifar mengikut berapa digit di atas. Okey, kalau di atas ada 4 digit, jadi murid perlu letakkan 4 sifar. Baik, untuk 2,708,211 apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat menjadi 2,710,000. Okey, kita telah pelajari 4 kemahiran. Yang pertama kita belajar cara kenal dan sebut nombor sehingga juta. Kemudian kita belajar cara mengetahui nilai tempat dan nilai digit nombor tersebut. Kemudian kita belajar cara cerakinkan nombor tersebut mengikut nilai tempat dan nilai digit. Dan akhir sekali tadi kita belajar tentang bundarkan nombor. Jadi, untuk latihan, murid-murid buku teks buku surat 11. Cikgu ada bagi contoh ya di sini. Contoh untuk murid-murid tulis ataupun selesaikan latihan murid-murid. Yang pertama,
tulis nombor dan perkataan atau angka untuk latih diri ya. Ini contoh dia macam ni. Cerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan digit yang keempat ya. Tadi nombor 1, sekarang soalan keempat. Cara cerakin seperti ini, nilai tempat dan nilai digit. Seterusnya bundarkan nombor mengikut puluh ribu terdekat. Murid tak perlu buat dalam jadual. Murid buat seperti yang cikgu terangkan tadi ya. Kemudian setelah siap 10,000, 100,000 terdekat, kemudian juta yang terdekat. Okey, untuk soalan nombor 4 tu tadi murid-murid potong, murid-murid jadikan dia soalan nombor 3. Untuk soalan nombor 5, murid-murid potong, murid-murid jadikan dia soalan nombor 4. Jadi bagi soalan nombor 2, sini ada soalan nombor 1, 3 dan 4. Jadi bagi soalan nombor 2, tambahan murid perlu salin soalan nombor 2 ini, iaitu tulis nilai tempat dan digit bagi digit yang bergaris. Ada 4 soalan dan di bawah ini adalah contoh cara murid nak menjawab ya. Contoh cikgu ambil yang A tadi, 2,308,715 bagi nilai tempat dia 1000, asal 10,000 dan nilai digitnya ialah 8,000 ya. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan dengan kemahiran seterusnya.